Hello，大家好，欢迎收看 BTV 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Sabah mempermudahkan kegiatan perniagaan untuk menarik pelabur. Kerajaan Sabah akan mempermudahkan kegiatan perniagaan atau ease of doing business dan mesra pelabur di Sabah dalam usaha mempertingkatkan kegiatan perniagaan serta menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, ini sejajar dengan komitmen kerajaan negeri yang memberi keutamaan kepada agenda pembangunan ekonomi negeri dan menjayakan pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan 2021 sehingga 2025. Haji G menyatakan komitmen itu ketika menerima kunjungan hormat rombongan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Pejabat Wilayah Sabah yang diketuai pengarahnya Muhammad Hijri Madrani di Srigaya Kota Kinabalu semalam. Kunjungan hormat itu disertai agensi di bawah MITI iaitu Pengarah MIDA Sabah, Wong Tiang Sing, Pengarah Matret Sabah, Azian Romlan, Pengarah Sirim Sabah, Romela Osman dan Pengarah MIDF Sabah, Sudirman Alwi. Haji G turut meminta MITI bekerjasama rapat dengan agensi pelaburan negeri termasuk Majlis Penasihat Ekonomi Sabah yang baru ditubuhkan menarik pelaburan dari dalam dan luar negara ke Sabah. Ini kerana Sabah mempunyai potensi besar selain kedudukannya yang strategik serta mempunyai sumber asli yang pelbagai. Haji G yang juga Menteri Kewangan menegaskan usaha perlu dipertingkatkan untuk menjayakan beberapa pelaburan yang sedang dalam proses rundingan untuk dibangunkan di Sabah. Pelaburan itu adalah dalam sektor perkilangan, komponen bateri dan kenderaan elektrik, pembuatan kaca, pengurusan pelabuhan dan juga industri aeroangkasa. Semua pelaburan ini sekiranya direalisasikan berpotensi mewujudkan lebih 1,500 peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Selain memberi pulangan pendapatan langsung dan tidak langsung bernilai jutaan ringgit kepada negeri ini. Haji G berkata beliau mahu Sabah dan rakyatnya menerima manfaat daripada pembangunan ekonomi yang dirancang. Keretakan di Jambat Hilltop Luyang akan dibagi segera. Kerajaan negeri menerusi syarikat konsesi akan memperbaiki keretakan di Jambat Hilltop Luyang dengan kadar segera. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtaradin berkata setakat ini jalan berkenaan masih boleh dilalui oleh kenderaan. Namun, sebahagian lorong atas dan bahagian bawah ditutup kepada lalu lintas demi keselamatan pengguna. Papan tanda amaran juga sudah dipasang. Bong yang juga Menteri Kejaraya mengadakan lawatan mengejut untuk meninjau keretakan di Jambat itu petang semalam. Turut sama Setiausaha Tetap Kementerian Kejaraya Muhammad Jasmin Julpin dan Pengarah Jabatan Kejaraya Sabah Ali Ahmad Hamid. Bong berkata selain faktor hujan berterusan terdapat sistem peparitan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS di bawah Jambat tersebut. Katanya kerja-kerja pembaikan perlu dilakukan segera demi keselamatan pengguna. Mengulas mengenai kejadian jalan raya runtuh akibat hujan lebat, beliau berkata kementeriannya sedang mengumpul maklumat berkaitan. Banjir di Sabah semakin pulih. Banjir di Sabah semakin pulih. Bilangan mangsa banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS berkurangan kepada 352 orang dari 99 keluarga sehingga 4 petang tadi berbanding 445 orang daripada 135 keluarga malam semalam. Berdasarkan kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 352 orang mangsa banjir itu ditempatkan di 5 PPS di 3 daerah iaitu Beaufort, Kota Belud dan Tenem. Setakat ini, 9 PPS telah ditutup termasuk Dewan Masyarakat Tun Said, Dewan Kampung Lentigi dan Dewan Kampung Tamau di Kota Belud serta Dewan Kompleks Pemulihan OKU Kimanis. Setakat 4 petang tadi, 70 kampung
masih terjejas banjir di 3 daerah tersebut. Antara PPS yang masih dibuka adalah di Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort yang menempatkan 131 orang daripada 45 keluarga, serta Dewan Pak Musa Beaufort yang menempatkan 118 bangsa dari 32 keluarga. Di Kota Blud, 2 PPS masih dibuka, iaitu Dewan SK Suang Punggor dan Dewan Kampung Song Song yang menempatkan 77 orang daripada 17 keluarga. Banjir di Sabah berpunca hujan lebat tanpa henti di pantai barat negeri ini sejak Ahad lalu. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. 18 kes kematian dilaporkan di Malaysia hari ini, angka tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara, menjadikan jumlah kumulatif kematian meningkat kepada 660 kes. Selepas mencatatkan penurunan selama 2 hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 453 kes dilaporkan hari ini berbanding 401 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 45,862 kes. 650 pesakit COVID-19 di Sabah telah sembuh hari ini, yang tertinggi dicatatkan setakat ini. Statistik ini agak menggembirakan kerana jumlah mereka yang telah di-discharge ataupun telah dibenarkan keluar jauh lebih tinggi daripada kes baru. Kes baru tadi 453, tetapi jumlah mereka yang telah sembuh dan dibenarkan keluar 650 pesakit. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Marsidi Manjun berkata, 3 kes kematian dilaporkan hari ini, iaitu di Kinabatangan, Sandakan dan Lahad Datu. 1 kluster baru turut dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu kluster Ladang Desa Jeroko, Kinabatangan, yang mencatatkan 38 kes kumulatif setakat ini. Kluster ini dikesan melalui saringan ke atas pekerja sebuah ladang dan kilang kelapa sawit di Kinabatangan. Kluster Ladang Desa Jericho, Kinabatangan dengan 34 kes positif menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 38 kes. Kes indeks melibatkan 2 orang pekerja menyabit buah sawit yang positif. Ini telah diketahui melalui saringan yang dikendalikan oleh Perkeso. Susulan penemuan itu, Pejabat Kesihatan Kawasan Kinabatangan mengarahkan pihak pengurusan ladang menjalankan saringan kepada kontak rapat dan saringan pekerja ke atas 70 pekerjanya. Daripada jumlah itu, 36 lagi kes positif berjaya dikesan. 2,839 pesakit sedang menjalani rawatan. 320,866 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Marsidi berkata, operasi kedai makan, restoran serta stesen minyak di Sabah dilanjutkan sehingga 10 malam berkuat kuasa serta merta sejajar dengan ketetapan yang telah diumumkan oleh Kerajaan Pusat. Ada yang mengadu bahawa kalau kita tutup pukul 6, pelanggan yang keluar daripada pejabat sekitar jam 5, tidak ada masa yang cukup untuk melanggan perkhidmatan mereka. Jadi mereka telah merayu kepada kerajaan dan MKN telah bersetuju untuk menyelaraskan tempoh masa perkhidmatan ini dilanjutkan daripada jam 6 hinggalah jam 10 malam. Berkuat kuasa serta merta. Katanya, kadar pematuhan SOP yang rendah di Sabah hari ini berpunca faktor ibu bapa dan penjaga yang singgah untuk membeli belah selepas menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Kadar pematuhan kita pada hari ini agak menurun. Ini terbit daripada ramai di kalangan ibu bapa dan penjaga yang menghantar anak mereka ke sekolah
Selepas itu mengambil peluang untuk membeli belah dan jumlah kenderaan yang ramai. Jadi ada sedikit masalah pemetuhan di tempat-tempat membeli belah dan sebagainya. Masidi turut ditanya mengenai aktiviti perniagaan yang tidak dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu tetapi dibenarkan beroperasi ketika PKP. Tegas beliau, sektor perniagaan seperti refleksologi masih tidak dibenarkan ketika ini. Perniagaan seperti perkhidmatan urut dan penjualan CD atau DVD adalah masih tidak dibenarkan beroperasi. So massage parlour is not allowed to operate. I mean, I don't see how massage parlour can be considered as essentials. Ya, pandai-pandailah urut sendiri di rumah. Ya, karena rumah urut atau apa juga urut-urutan yang lain tidak dibenarkan semasa operasi PKP ini. Dalam sidang media harian ini, Masidi turut memperincikan kategori pesakit COVID-19 di Sabah yang meninggal dunia. Setakat semalam, Sabah merekodkan 307 kes kematian akibat COVID-19. Setakat 21 Januari 2021, Sabah telah merekodkan sebanyak 307 kematian di kalangan kes positif COVID-19. Daripada jumlah ini, 131 kematian telah dilaporkan daripada ward ICU. 54 dari ward pengasingan atau unit kecemasan. Manakala selebihnya 122 orang adalah kematian di luar hospital. Ya. Kategori umur kematian di bawah 20 tahun mencatatkan seramai 7 orang. 21 hingga 50 tahun 46 orang. 51 hingga 60 tahun 66 orang. 61 hingga 70 tahun 94 orang. 71 hingga 80 tahun 56 orang. Dan daripada kategori 81 hingga 90 tahun seramai 32 orang. Dan yang melebihi 91 tahun 6 orang. Kebanyakan daripada mereka yang terkesan stroke daripada jangkitan COVID mempunyai riwayat penyakit kronik seperti masalah jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru kronik dan penyakit buah pinggang. Beliau turut ditanya sama ada terdapat perancangan untuk menunda peperiksaan utama seperti SPM dan STPM dengan mengambil kira bilangan kes COVID-19 harian yang masih tinggi di Sabah. Untuk makluman, pihak Jabatan Pendidikan Sabah memaklumkan bahawa keputusan berhubung perkara berkenaan adalah mengikut ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan buat masa ini tidak ada perancangan untuk mengubah tarikh peperiksaan SPM dan STPM 2020 yang telah pun ditetapkan sebelum ini. Fokus Jabatan Pendidikan Sabah adalah untuk memastikan calon peperiksaan SPM dan STPM 2020 dapat menduduki peperiksaan tahun ini walaupun dalam suasana norma yang baru. Sungguh pun demikian, kerajaan akan memastikan pematuhan SOP yang ketat akan diberi keutamaan. Mengenai permintaan agar restoran dan kedai makan membenarkan maksimum 2 pelanggan untuk makan di premis berkenaan ketika PKP, Masidi berkata perkara itu masih belum dibenarkan. Berdasarkan SOP tersebut, aktiviti pembekalan atau penjualan makanan di restoran, kafe, kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji atau food truck, penjajah dan medan seleranya dibenarkan beroperasi secara bawa pulang atau pandu lalu sahaja bermula daripada jam 6 pagi hingga 10 malam. Dan ini adalah tidak dibenarkan. 4 beradik ditahan polis selepas bertindak melarikan jenazah bapa mereka yang berada di bawah kes pesakit dalam siasatan PUI dari Hospital Ladatu semalam. Ketua Polis Daerah Ladatu, Asisten Komisioner Rohan Shah Ahmad berkata, keempat-empat beradik terdiri 3 lelaki dan seorang wanita berusia 26 hingga 31 tahun itu ditahan di Kampung Panji, Ladatu 11.30 malam semalam.
Mereka dipercayai bertindak sedemikian selepas enggan membenarkan pihak hospital menguruskan jenazah bapa mereka mengikut prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan. Katanya jenazah berkenaan turut ditemui oleh pasukan serbuan di ruang tamu di rumah perkampungan atas air berkenaan. Rohan berkata siasatan kes sedang dijalankan mengikut Seksyen 270 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman denda atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 22(B) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Semua suspek ditahan reman selama 3 hari bagi siasatan lanjut. 3 beradik di Papar terpaksa mendaki bukit untuk menimba ilmu. 3 beradik dari kampung Gana, Papar, terpaksa mendaki bukit sejauh 600 meter di belakang rumah mereka pada hari pertama persekolahan untuk mendapatkan rangkaian internet bagi mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran PDPR. Joshua, Jordan dan Joshian Emmanuel Jeffrey memulakan perjalanan mendaki bukit seawal 8.30 pagi untuk mengikuti sesi PDPR. Pendakian itu mengambil masa kira-kira 8 hingga 10 menit. Menurut Joshua Emmanuel Jeffrey, 12, mereka 3 beradik menghabiskan masa kira-kira 3 jam di atas bukit untuk mengikuti sesi pembelajaran. Laluan pendakian tidak terlalu sukar kerana bukit itu tidak terlalu tinggi. Namun, jika hujan, laluan di kebun getah itu sedikit licin dan 3 beradik berkenaan perlu lebih berhati-hati. Joshua bersama 2 adiknya, Jordan Emmanuel 9 dan Joshian Emmanuel 8, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Cina Anglo-Chinese, Kota Kinabalu. Joshua berkata ayahnya membina kerusi dan meja buluh di atas bukit demi memberi keselesaan kepada mereka 3 beradik untuk belajar di sekolah dalam hutan ini. Kampung Gana terletak kira-kira 35 km dari Kota Kinabalu. Oke juga. Kemarin tuh masa kamu naik bukit, berapa lama kamu belajar di atas? 3 jam. Subjek apa kemarin? Subjek Cina, Melayu, Sains, sama pendidikan kesehatan. Susah kah belajar dari online? Tidak juga. Ibunya, Esther Dungin, 37, berkata mereka sekeluarga memutuskan untuk berada di kampung semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali ini kerana anak-anaknya tidak mahu pulang ke rumah mereka di Kota Kinabalu. Walaupun berdepan cabaran mendapatkan rangkaian internet, namun 3 anaknya itu memilih untuk berada di kampung kerana merasa terkurung jika tinggal di pangsapuri mereka di Kota Kinabalu. Esther berkata memang terdapat cabaran untuk memantau anaknya mengikut seksi PDPR. Ini kerana komputer riba hanya ada 1 dan ketiga-tiga anaknya memerlukan komputer untuk belajar. Oleh itu, 3 anaknya terpaksa berkongsi komputer untuk belajar bahasa Cina. Kebiasaannya, Joshua selaku anak sulung akan menghabiskan kerja sekolahnya terlebih dahulu. Selepas itu, barulah 2 adiknya menggunakan komputer tersebut. Untuk subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, mereka menggunakan tablet untuk belajar. Masa cuma dalam 1 hari itu ada 5 subjek atau 4 subjek, dia tidak kasih masa yang spesifik lah. Cuma dia kasih untuk hari itu, jadi kasih hari itu dia buat itu subjek sampai siap lah. Lepas itu besok dia lain lagi subjek. Suaminya, Jeffrey Joseph, 41, seorang guru di Sekolah Kebangsaan Buayan Penampang berkata, cabaran utama ketika berada di kampung untuk mengajar anak-anak muridnya secara online adalah mendapatkan rangkaian internet. Sebagai guru memang sangat mencabarlah
sebab perlu cari signal yang baik untuk lain, sebab salah satu cara ialah naik ke atas bukit untuk bagi kerja, sebab saya sebagai guru juga bagi kerja untuk saya punya murid-murid di sekolah, dan sebagai ibu bapak juga saya pergi bawa anak-anak saya untuk belajar di sana secara online. Jadi itu satu cabaran lah yang saya hadapi sekarang ini, sebab tidak masalah lain lah, terutamanya di kampung ini. Jeffrey berkata, mengajar secara online memberi cabaran bukan hanya kepada guru tetapi juga kepada murid yang tinggal di kawasan tiada rangkaian internet. Sebelum buka sekolah hari itu, saya sudah terfikir yang di mana saya mau bawa anak-anak saya untuk belajar, dan di mana saya mau memberikan pelajaran kepada murid-murid saya. Jadi saya naik ke atas bukit, saya tengok cek signal sana bagus, jadi saya kasih bersih itu tempat. Kemudian sesudah saya kasih bersih, baru saya buat pondok dan meja lah di sana. Seekor anak gajah jantan Borneo Pygmy ditemukan mati oleh pekerja ladang sawit di kawasan sungai di ladang Bagahak Saru, Tunku dekat Lahadatu Selasa lalu. Pegawai Jabatan Hidupan Liar Lahadatu Sylvester Simon berkata, bangkai anak gajah berusia kurang 2 tahun itu dipercayai mati sejak seminggu lalu. Katanya kesemua organ spesies terlindung itu didapati mengalami otolisis teruk dan bentuk organ perut tidak dapat dinilai. Jantung dan paru-paru juga mengalami otolisis yang teruk. Punca kematian tidak dapat didiagnosis kerana bangkai mengalami otolisis yang serius. Sylvester berkata sampel tisu paru-paru dan jantung haiwan itu sudah diambil bagi pengesanan elephant endotheliotrophic herpes viruses dan siasatan lanjut. Sebelum itu, bangkai anak gajah itu ditemukan dalam keadaan tidak mempunyai belalai, telinga kiri serta bibir kiri selain terdapat lubang pada bahagian perut disyaki dimakan haiwan pemangsa. 晚安，再见。